Hai, selamat pagi semua. Okay, berjumpa lagi dengan saya Puan Nur Akmal, yang akan mengajar anda semua tentang teknik menjawab soalan esei moral, pendidikan moral. Okay, baik. Okay, untuk tugasan yang sebelum ini, cikgu ada berikan tugasan untuk menjawab soalan esei. Okay, cikgu bagi tugasan dalam Google Classroom kan? Okey, tak apa. Ini ialah nota yang cikgu telah kongsikan juga dalam Google Classroom. Okey, sebenarnya kalau kamu lihat soalan ini, cikgu sudah bagi jawapan. Okey, jawapan yang di atas ni, yang atas ini sahaja. Okey, di sini kosong ya. Kerana cikgu memang nak kamu buat sendiri jawapan esei kamu. Okey, tetapi bila cikgu cek jawapan yang telah turn in, yang siapa yang dah hantar, nampaknya ramai yang salin copy paste sahaja jawapan. Tak apa, mungkin kamu tak faham soalan ini atau kamu masih lagi lemah dalam membina ayat, tidak mengapa. Okey, yang penting kamu cuba buat, kamu cuba hantar pada masa yang tepat. Okey, sekarang cikgu akan bincangkan jawapan yang sepatutnya anda tulislah. Okey, kita tengok semula soalan. Okey, lihat poster dan jawab soalan di bawah. Okey. Okey, ini tentang satu gambar rajah mengenai laman web atau laman sesawang sebenarnya.my. Okey, ini hanya untuk berancangan kamu sahaja untuk membantu kamu. Okey, bagaimanakah? Okey, bila soalan bertanya tentang bagaimanakah, maksudnya anda kena beritahu langkah-langkah. Okey, apakah langkah anda? Okey, boleh menentukan kesahihan sesuatu maklumat yang diperoleh. Okey, huraikan jawapan anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Okey, maksudnya soalan ini meminta kamu untuk menulis nilai dan juga langkah apa yang perlu kamu lakukan jika sesuatu maklumat yang anda perolehi yang awak dapat adalah kita tak pasti dia punya kesahihan. Okey. Jadi kita boleh cek semula bentuk-bentuk esei yang cikgu sudah bincang sebelum ini kepada kamu. Okay, kita ada dua jenis contoh, contoh satu dan contoh dua. Okay, sebenarnya cikgu lebih suka kamu mencuba jawab dalam bentuk contoh satu. Okay, contoh satu lebih tersusun. Okay, jika ada soalan tentang wajarkah, ada jawapan untuk wajar. Kemudian kamu tuliskan nilai, sekurang-kurangnya 3 nilai. Kemudian huraian mengikut soalan. Okay, jadi cikgu sebenarnya lebih suka contoh satu lah. Ramai yang buat contoh dua. Sebenarnya tak ada masalah, tapi kebanyakan guru meminta kita semua pelajar menggunakan contoh satu, lebih senang. Okey, cikgu huraikan contohnya ya. Okey. Jadi kamu senaraikan nilai yang kamu tahu, yang cikgu selalu ajar kamu, nilai yang paling senang untuk kamu tulis yang sesuai. Okey, iaitu nilai rasional. Okey, sebuah nilai yang tentang berfikir, kamu boleh berfikir baik dan buruk. Okay, nilai bertanggungjawab. Okay, kamu seorang pelajar, kamu mesti menjalankan tugas sebagai seorang pelajar bertanggungjawab. Okay, itu contoh yang senang untuk ingat bertanggungjawab. Okay, nilai kejujuran maksudnya kamu membuat sesuatu dengan jujur. Maksudnya tentang perkara yang baik, yang betul sahaja. Kamu tidak menipu orang lain. Itu maksudnya jujur. Okay, so buat nilai dahulu 1, 2, 3. Jadi kamu sudah dapat 3 markah untuk nilai. Jadi kamu dah tak payah fikir dah, tak perlu fikir tentang nilai lagi. Sudah dapat 3 markah. Kemudian terus fikirkan apakah langkah, soalan tanya kamu tadi bagaimanakah. Okay, kamu akan pastikan kesahihan sesuatu maklumat. So langkah yang pertama, kita tengok watak. Cikgu gunakan saya. Kenapa soalan itu tanya anda? Anda, kita tengok balik soalan. Bagaimanakah anda? Anda boleh. So jawapan kamu mesti menggunakan watak. Watak kamu ialah saya. Siapa orang dalam soalan ini? Jadi kamu ialah saya lah. Okay, kalau soalan tanya bagaimanakah sekolah perlu? So sekolah akan, pihak sekolah akan, macam tu lah. Kalau soalan tanya bagaimanakah ibu bapa boleh? Jadi ibu bapa akan. Okay, so tengok watak yang diberi. Okay,
Contoh yang pertama, saya akan berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata akan kesahihan maklumat yang diterima. Okey, ini cikgu ambil jawapan di sini. Okey, cikgu pecahkan nilai kamu sudah tulis. Okey, di sini. Okey, jadi cikgu ambil sedikit. Okey, saya akan berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata akan kesahihan maklumat yang diterima. Okey. Ini kena bina ayat sendiri ya. Contohnya, kamu bina ayat. Saya akan berfikir dahulu sebelum menyebarkan berita palsu kepada orang lain. Okey, jadi kan. Okey, ini ialah jawapan yang formal. Okay, so diterangkan apa yang kamu boleh buat ni. Saya akan berfikir dahulu sebelum menyebarkan berita palsu kepada orang lain. Okay, berita palsu boleh menimbulkan masalah kepada masyarakat. Ini cikgu bagi kesan. Okay, what happen if we share the news, the fake news. So berita palsu, fake news boleh menimbulkan masalah kepada masyarakat. Okay, will make a problem to our society, right? Okay, seterusnya. Saya akan merujuk pihak yang berautoriti untuk mengesahkan maklumat yang diterima. Okay, ini ada pihak yang berautoriti untuk mengesahkan maklumat yang diterima. Okay, siapa pihak yang berautoriti? Okay, tengok semula buku teks. Ada beberapa contoh. Okay, so cikgu ambil satu contoh. Contohnya, saya akan merujuk kepada pihak berkuasa. Okay, pihak berkuasa ni, ini selamat lah jika kamu tak pasti polis ke, ambulans ke, bomba ke. So kita buat satu pihak yang general punya, yang umum. So pihak berkuasa. Jika saya menerima maklumat berkaitan kemalangan jalan raya, contoh kan. Okay, kamu dapat maklumat berkaitan kemalangan jalan raya. Jadi pihak berkuasa akan bekerjasama dengan hospital untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Okay. Kamu jangan takut untuk tulis jawapan betul ke salah. Yang penting soalan tu sesuai, jawapan kamu sesuai dan logik, cikgu akan terima saja jawapan kamu. Okay. Yang ketiga, saya akan membuat semakan di laman web yang sah. Okay, ini cikgu tukar sikit sebab ini dia sudah bagi contoh yang detail, terperinci. Membuat semakan melalui laman web sebenarnya.my. Okay, dia sudah bagi contoh yang terperinci. Jadi kita buat dulu ayat yang general, yang umum. Saya akan membuat semakan di laman web yang sah. Okay, contohnya, saya akan, beri contoh yang spesifik. Saya akan melayari laman web sebenarnya.my tentang maklumat yang tular melalui media sosial. Okay, kemudian kamu beri kesan atau akibat. Laman web ini akan memastikan segala maklumat yang dikongsi adalah betul. Okay, memberi huraian yang sesuai. Okay, kalau kamu tengok di sini, okay, kalau ini sudah satu markah. Okay, 1, 2, 3. Okay, ini ialah huraian. Okay, 4, contoh. 5, okay, contoh yang kedua. 6. Okay, sudah 6 markah. Okay, ini huraian yang kedua. Okay, 7 markah. Contoh yang pertama untuk huraian 2, 8 markah. Contoh kedua untuk huraian kedua, 9 markah. Okay, jadi ini ialah kita beri jawapan huraian yang lebih supaya kamu dapat markah ekstra. Okay, sekarang sudah 9 markah kan. Okay, saya akan membuat semakan ini huraian yang ketiga. Okay, contoh yang pertama untuk huraian ketiga. Contoh yang kedua untuk huraian ketiga. Jadi biasanya soalan seperti ini cikgu nak biasakan kamu mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kamu dapat 12 markah. Okay, maksimum sebenarnya 10 markah saja. Tapi cikgu boleh pilih mana satu jawapan yang betul. Katakan kamu nilai kamu salah. Kamu salah spelling. Nilai rosional. R-O-S-I-O-N-A-L. So spelling salah, cikgu akan bagi salah lah. Okay, bila salah, contoh you sudah hilang 1 markah. Katakan you ada 12 markah jumlah semua. So masih lagi ada balance 11 markah. So masih lagi ada extra lah. Okay. Okay, baik. Jadi cikgu harap yang belum hantar tugasan dalam Google Classroom, cikgu sudah bagi jawapan ni. Okay, jadi kamu sila salin semula dan hantar kepada cikgu. Okay, yang dah hantar, bagus, very good. Nanti cikgu pulangkan semula dan tolong kamu salin semula ini dalam buku nota kamu sebagai correction, pembetulan. Okay, boleh faham?
Okay, so itu saja video cikgu hari ini. Jangan lupa isikan Google Form dan tuliskan nama anda, kelas anda dan hantar Google Form. Okay, dan jangan lupa juga komen di YouTube channel cikgu ni dekat bawah kamu komen. Okay, komen apa? Komen nama dan kelas kamu sebagai kehadiran. Okay, terima kasih. Itu saja. Okay. Jangan lupa buat pembetulan. Okay, bye-bye. Take care.